Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel AR Reaction. Menyelusuri channel Ustaz Punggah, saya telah menemui 3 video ini yang mana kesemuanya menjawab keempat-empat persoalan terkini Cik Yus Murtad. Sebelum ini, saya sudah kongsikan video terkini daripada Cik Yus Murtad yang mana telah mengungkapkan 4 persoalan terbaru Cik Yus Murtad tentang agama Islam, yang mana persoalan-persoalan inilah yang telah membawa Cik Yus Murtad meninggalkan agama Islam. Jadi bagaimanakah agaknya jawapan yang bakal kita dengarkan daripada Ustaz Muzammil Musa? Sama-sama kita dengarkan. Dengan itu saya mulakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang mengikuti video saya, dan kemudian hello kepada kawan-kawan ataupun yang menonton video saya daripada kalangan non-Muslim. Saya telah tengok satu video terbarulah Cik Yus mempertikaikan tidak kepuasan hati Cik Yus kerana ada orang hantar gambar kepada Cik Yus, Yesus disalib dalam keadaan bogel. Yesus disalib dalam keadaan bogel. Jadi Cik Yus tak puas hati. Cik Yus tak puas hati dan Cik Yus kata ini tidak ada keadilan. Sebab bila mana orang Kristian dan Muslim hantar gambar macam-macam tentang Nabi Muhammad SAW, orang Islam marah dan sebagainya. Itu normal Cik Yus. Sebab kita buat, kalau orang Islam kata buat dekat Kristian, orang Kristian akan marah. Kalau orang Islam buat kat Yahudi akan marah. Sama juga dengan orang buat kat Islam, sama juga. Orang Islam pun akan marah. Jadi benda yang sama. Jadi kalau boleh, Cik Yus sebagai pastor atau orang tinggi daripada padri lah, tinggi daripada padri. Bila tinggi daripada padri, patutnya Cik Yus memberi nasihat kepada orang yang datang mengikuti Cik Yus. Mendengar nasihat Cik Yus, patutnya Cik Yus bagi nasihat supaya mana jangan buat perkara-perkara tak betul lah, buat perkara tak betul ataupun menghina Islam. Sebab kalau kita menghina agama orang lain pun akan menghina agama kita. Dan saya tanya Cik Yus, kalau betul lah, kalau Cik Yus ni seorang pastor, betulkah mana bukti yang mengatakan yang disalib itu adalah Yesus? Kalau dalam bahasa orang Islam ni Nabi Allah Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Adakah Nabi Allah Isa AS yang disalib oleh orang Yahudi pada ketika itu? Adakah Nabi Allah Isa yang disalib? Kalau betul, apa bukti dia? Kalau Yesus, apa bukti dia? Kalau bagi kita kata bukan Yesus. Kita kata itu bukannya Yesus dan yang salib itu adalah Judas. Kan? Yang disalib itu Judas, bukan Isa. Jadi apa bukti dia? Yang pertama. Yang kedua, Cik Yus tak puas hati juga dengan seorang ustaz daripada Turki lah. Cik Yus tak puas hati dengan seorang daripada Turki. Cik Yus kata dia ni macam sombong, dia ni macam riak dan sebagainya. Saya rasa Cik Yus pun riak juga, saya rasa. Sebab apa saya kata macam tu, Cik Yus berkali-kali setiap video yang Cik Yus buat, setiap rakaman yang Cik Yus keluarkan, saya tengok Cik Yus selalu berkali-kali mengatakan, dulu saya masa dalam Islam orang tak pandang saya. Orang rasa macam saya ni macam tak guna dan sebagainya. Bila saya dulu dalam agama Kristian, orang hormat saya, orang lantik saya jadi pastor, lebih hebat daripada padri. Sebenarnya saya rasa Cik Yus ni orang yang gila kuasa. Minta maaf lah Cik Yus, punggah Cik Yus. Saya rasa Cik Yus pun orang yang gilakan pangkat. Gilakan kedudukan dan sebagainya. Bila orang bagi kedudukan, Cik Yus pun korbankan agama Cik Yus, korbankan akidah Cik Yus. Kan? Ni serangan-serangan ni orang Kristian, orang Yahudi, orang kafir ni nak serang orang Islam ni memang perkara ni yang sama yang berlaku dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika mana orang agama lain, orang kafir ketika itu datang untuk menyekat dakwah Nabi SAW, mereka menawarkan apa? Menawarkan jawatan, menawarkan harta benda, menawarkan perempuan dan sebagainya. Tapi Nabi SAW menolak keseluruhan pelawaan ataupun offer daripada orang kafir. Sebab tak lain tak bukan Nabi SAW Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Yang mana Nabi SAW itu adalah
Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengesahkan Allah itu lebih mulia, lebih penting daripada kehidupan di dunia. Kan? Dan kemudian, jadi Cik Yus kena bertobat jugalah. Cik Yus kena bertobat supaya mana kita sama-sama bertobat, agar Allah Taala bagi petunjuk jalan kepada kita, mana jalan yang benar dan mana jalan yang tak betul. Dan Allah Taala bagi hidayah kepada kita insya-Allah. Dan yang kedua, dan seterusnya, Cik Yus berkali-kali berlegar soalan yang sama. Bilakah, kenapakah, berapa, kenapakah solat difardukan, diwajibkan ke atas orang Islam. Cik Yus mengatakan bahawa orang Islam ni solat menyembah patung berhala dan sebagainya, menyembah berhala dan sebagainya. Yang ni berkali-kali pun Cik Yus ulang benda yang sama. Saya rasa Cik Yus tak ikut saya punya video saya ni. Kalau Cik Yus tak ikut, kalau kawan-kawan Cik Yus yang ikut video saya ni, tolong forward kepada Cik Yus. Tolong forward kepada Cik Yus supaya Cik Yus ni mungkin insya-Allah Allah Taala bagi petunjuk dan dapat buka sedikit hati Cik Yus untuk melihat dan mendengar daripada ayat Al-Quranul Karim. Jadi Cik Yus kata kenapa? Bagaimana? Berapakah solat? Kan? Kita kata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Yang ni Allah Subhanahu wa taala telah beritahu dalil kepada kita, iaitu dirilah kamu melaksanakan ibadat solat diluluki syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Kita kata masuk waktu zuhur, ila ghasaqil lail, sehinggalah masuk pada waktu malam. Kita kata maghrib, isya. Wal Qur'an al-fajr, dan berzikirlah, ingatlah kamu pada waktu subuh. Dan kita kata ini waktu subuh, solat subuh. Dan kemudian innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Ni Allah Taala lanjutkan lagi keberkatan melaksanakan ibadat solat di waktu subuh. Dan kemudian ayat yang seterusnya saya nak beritahu kepada Cik Yus. Kita zuhur dah ada, maghrib dah ada, isya dah ada, subuh pun dah ada. Satu lagi solat yang Cik Yus kata tidak ada dalam Quran. Quran telah jelas kepada kita. Contoh ayat yang saya sebut kat Cik Yus ya. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatul wusta yang disebutkan oleh ulama, salatul wusta ini adalah solat waktu asar. Solat waktu asar. Dan ayat yang lain Allah Taala mengatakan inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka sesungguhnya solat itu diwajibkan atas orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak kata waktu yang ditetapkan? Allah Subhanahu dalam Al-Quran hanya menceritakan solat 5 waktu, kemudian solat fardu dan sebagainya tadi ni. Macam mana nak kaedah nak melaksanakan dalam ibadah solat? Maka Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi kata apa? Nak solat, ikut aku, ikut cara aku. Macam mana aku nak solat? Sebab apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya yang datang daripada Nabi SAW tak lain dan tak bukan, semuanya datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ni semua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Cik Yus kata, Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW, akhlaknya adalah Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu an, isteri daripada Nabi SAW, bila sahabat tanya, ya Rasul, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi SAW? Maka Siti Aisyah radhiyallahu an, isteri daripada Nabi SAW, mengatakan bahawa apa? Akhlaknya Muhammad, akhlaknya Rasulullah SAW seperti mana aku melihat Al-Quran yang sedang berjalan. Maka Nabi kita apa? Macam mana kita orang Islam, kita nak melaksanakan ibadat solat? Maka kita lihat Nabi SAW. Siapa yang melihat Nabi? Para sahabat melihat Nabi SAW. Daripada periwayatan para sahabat ini, sahabat melihat direct Nabi SAW. Sahabat melihat direct Nabi SAW. Maka ilmu ini disusul galurkan sampai kepada ulama-ulama mutaakhirin, sampai ke ulama-ulama kita sampai ke hari ini. Yang inilah yang kita bawa dari Nabi SAW sampailah kepada kita ke hari ini. Yang ni yang kita bawa. Sebab apa? Sebab para sahabat nampak direct Nabi SAW. Berlainan dengan orang Kristian. Orang Kristian mereka menulis Bible. Bila mereka menulis Bible? Saya tanya Cik Yus. Bila orang Kristian menulis Bible?
Ni saya tak mau kata lagi Bible baru, Bible lama. Apa beza Bible baru, Bible lama? Sedangkan pada ketika itu Nabi Allah Isa telah mati. Nabi Allah Isa telah diangkat. Contohnya, bagi orang Islam kita menganggapkan bahawa Nabi Allah Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bible ni turun bila? Bible ni turun bila? Ni saya nak bagi satu persoalan ke Cik Yus. Saya minta Cik Yus tolong jawab supaya mana orang Islam dapat tahu dan orang bukan orang yang seagama dengan Cik Yus pun dapat tahu, dan mungkin orang Yahudi juga pun teringin nak tengok apa nama video ni, dan mungkin mereka juga mendapat ilmu sedikit. Saya tanya Cik Yus, bilakah Bible ni ditulis? Siapakah yang menulis Bible? Siapakah yang menulis Bible? Apakah bahasa yang Bible yang diturunkan oleh Tuhan, yang diturunkan oleh Tuhan kepada Isa, kepada Yesus, kita sebut kepada Yesus. Kalau kita lihat Al-Quran ini ada penulis-penulis Al-Quran di zaman Nabi SAW yang sehidup dengan Nabi SAW. Nabi turunnya wahyu, Nabi baca dan sahabat tulis. Sahabat tulis. Sahabat ni pula yang menulis ni bukan seorang. Yang menulis wahyu ni bukan seorang. Seperti nama Mu'adh bin Jabal. Seperti mana nama Abdullah bin Abbas. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang menuliskan wahyu. Lepas menulis wahyu, ada juga sahabat, ramai juga sahabat, boleh kata majoriti sahabat menghafal ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghafal menjadi hafiz. Dan kita yang ayat yang sama dibaca ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang samalah dibaca pada hari ini. Yang dibaca pada hari ini. Jadi saya tanya hari ini kat Cik Yus, Bible bilakah? Bilakah ditulis? Siapakah yang menulis? Dalam bahasa apakah yang ditulis? Saya bagi homework sikit kepada Cik Yus. Saya minta Cik Yus balas video saya ni agar kita sama-sama dapat ilmu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat-sahabat, untuk jangan lupa subscribe dan ikuti video-video sambungan saya yang akan datang, iaitu saya nak buktikan kepada Cik Yus, bahawa nabi-nabi terdahulu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sehingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya datang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Islam. Ini video yang akan datang. Tunggu Cik Yus, dan yang mengikuti video saya ni, tunggu pada video saya yang akan datang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah jawapan yang begitu mantap daripada Ustaz Punggah dari channel Ustaz Punggah. Sebentar tadi saya mengatakan ada 3 video, tetapi sebenarnya ada 2 video sahaja. Dan selepas ini ialah sebagaimana yang Ustaz katakan sebentar tadi, ialah dia akan buktikan bagaimanakah nabi-nabi sebelum ini pun adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada anda sekalian, sudi-sudilah subscribe channel Ustaz Punggah. Sekian daripada saya. Bertemu lagi dalam jawapan Ustaz Punggah part 2 selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Like, comment, and subscribe.